atas meraihkan surau An-Nur ni, surau An-Nur fasa 3A ni, kerana dia nak buat pembangunan kan, sedikit pembangunan, ada yang perlu ditambah, ada perlu dibaik pulih. Maka sebagai mukaddimah, awal-awal dah ada soalan ke? Saya tak nampak soalan yang awal-awal tu. Tak ada pun kat saya soalan awal-awal. Tapi ada 2 soalan semalam tu adalah saya nak bawa hari ni. Kadang-kadang memang gitu. Kadang-kadang memang macam tu. Tak nampak, tapi bila tu dah baru nampak. Saya pun tak tahu kenapa jadi gitu. Dah banyak kali lah. Tapi yang mana nampak lah. Sebagai meraihkan surau An-Nur, kerana mereka mencari dana. Sebagai mukaddimah, kita akan mulakan dulu dengan kelebihan-kelebihan sedekah. Lepas pada tu baru kita tengok soalan. Sebagai mukaddimah lah. Saya dah sebut dah pada minggu lepas, yang mana manusia dia ketika mati, ataupun ketika nak mati, yang diberitakan dalam surah apa? Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ketika sampai kematian, datang kematian. Maka sebahagian mufassirin mengatakan tak mati lagi, baru nak mati. Nyawa dah tinggal sikit lagi. Lagi sekejap lagi mati dah ni. Sikit lagi. Itu maksudnya. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sampai kepada mati. Cuma tak mati lagi. Sikit lagi nak mati. Kita boleh kata 1-2 saat lagi nak mati. Fayaqul. Maka orang yang nak mati tadi tu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, boleh tak tangguh kejap? Sekejap je, boleh tak tangguh sekejap? Tak lama, aku nak sekejap je. Fa as-saddaqa, aku nak sedekah. Wa akum minas salihin, mudah-mudahan aku tergolong dalam golongan yang soleh. Jadi sedekah, macam-macam sedekah ada. Aku nak sedekah macam-macam, sehingga kan sekurang-kurang sedekah senyum. Senyum pun satu sedekah. Tu sekurang-kurang, minimum. Minimum. Iaitu senyum. Malah sedekah banyak tempat boleh. Boleh sedekah dekat orang, boleh sedekah makanan, boleh sedekah bangunan, maksudnya batu-batu. Boleh sedekah yang kekal, yang mana sentiasa keluar sumber, macam telaga, dia gali telaga, dia kita panggil infak ataupun dia wakaf, boleh kita panggil gitu. Sedekah lah bahasa umumnya. Telaga, gali telaga, tapi telaga tu je dia buat, air tu sentiasa mengalir. Ada juga style macam tu, jenis tu sedekah pun dia panggil sedekah lah tu. Ada sedekah makan telan habis jadi taik, ada style macam tu. Ada sedekah pula dalam bentuk yang musnah lepas pada tu, maksud sampai satu waktu habis dah sedekah dia. Ada yang berkekalan, antaranya sedekah ilmu, secara umumnya. Ilmu, dengan kita mengajar ilmu tu berterusan diamalkan sampai kiamat, dipanggil lah secara umumnya sedekah lah juga tu. Ada orang dia tak boleh mengajar ilmu, tak boleh, tapi dia sediakan kelengkapan untuk proses pembelajaran tadi. Dia sediakan komputer ke, dia sediakan kawat tempat tu. Maka ilmu tu sampai, dan dengan sampainya ilmu, meja, mic, komputer, tab, telefon dan sebagainya, semua mic apa ni, semua ni yang disediakan olehnya, dia dapat juga saham dia. Ada cara gitu. Ada juga sedekah dengan cara di tempat-tempat rumah ibadah. Ini sangat baik. Rumah ibadah yang mana orang sentiasa ibadah kat situ, dia sedekah batu. Lah duit tu akhir sekali beli batu samalah. Bumbung, zinc, awning, atap lah. Tu je dia sedekah. Tapi bila orang semayang kat bawah tu, terlindung daripada panas, terlindung daripada hujan semua, selesa.
dia dapat juga. Dia tak ada kena, orang yang semayang tu tak ada kena-mengena pun. Orang yang sedekah tu, infak tu, dia infakkan bumbung, batu. Apa pula dapat kat dia semayang orang ni? Dapat juga kat dia. Kerana dia ada bahagian dia, iaitu aku infakkan bumbung. Maka semayang orang kat bawah tu ada saham. Jadi ada cara, macam-macam cara. Jadi bila kata nak sedekah, macam-macam sedekah lah, kerana nak mati dah ni. Maka mereka yang nak mati ni akan minta pada Allah untuk tangguh kejap, sebab fa'asaddaqa, aku nak sedekah. Ketika menjelaskan ayat ni, Ibnu Katsir mengatakan setiap orang yang lalai daripada kewajipan, lalai daripada melakukan kewajipan yang lepas, dia akan menyesal ketika nak dicabut nyawa. Ketika nak dicabut nyawa tu, dia akan menyesal kerana dia tak buat kewajipan. Jadi dia nak minta supaya usia dia tu dipanjangkan walaupun sekejap untuk taubat dan nak buat baliklah apa kebajikan yang dia tinggal. Cuma kenapa dalam ayat ni hanya dikhususkan kepada sedekah, infak, bukannya kepada amal-amal lain, sembahyang dan lain-lain lah? Kenapa infak aku tangguh mati aku kejap je, aku nak settle ada yang tak settle. Kenapa kau tak settle? Dulu aku tak settle, macam-macam masalah. Sekarang ni aku nak mati dah, aku nak settle ni. Padahal nak settle sembahyang, nak settle puasa, macam-macam lagi. Tapi kenapa dia kata ada benda yang nak settle dan dikhususkan dengan sedekah? Sebab bila minta sedikit nak tangguh sekejap, apakah ibadah ataupun perbuatan kebaikan yang sekejap, yang boleh buat sekejap je settle dah dan dia bertahan lama. Sebab tu dia minta sedekah. Kerana kalau kata sembahyang, dengan sembahyang, bila dia sembahyang, dapatlah pahala, dapatlah kelebihan sembahyang. Bila berhenti sembahyang, habislah. Jadi sebab dia minta pada Allah nak sekejap aja, dia akan fikir apakah satu ibadah, satu kebaikan yang boleh buat dalam masa sekejap, tapi kebaikan dia ataupun kesan dia ataupun amalan dia tadi tu sentiasa mengalir pahala, tak berhenti-henti. Kalau sembahyang berhenti. Yang ini buat satu perkara sekejap je, pop, dah buat dah, dan tak berhenti-henti, mengalir pahala tanpa putus. Dia panggil sedekah jariah. Sebab tu orang yang nak mati tadi nak sekejap. Sebab tu dikaitkan dengan sekejap. Ila ajalin qarib, ajal aku memang dah dekat dah, tapi laula akhartani, boleh tak lambatkan sekejap, sikit. Bukan, boleh tak 3 tahun lagi, aku nak minta kejap je, 5 tahun je lagi, lepas tu mati tak apalah. Tak ada, bukan. Sekejap. Kejap tu maksud kejap sangat. Dan dikaitkan dengan fa'asaddaqa, iaitu nak sedekah. Kita dapat faham, sedekah nak buat sangat pendek masanya, tapi kesannya, fadilatnya akan mengalir pahala, tak berhenti-henti walaupun dah mati. Kerana tu orang yang nak mati, dia nak sedekah, bukan nak sembahyang. Kan dia tahu kalau dia sembahyang betul dapat pahala, tapi setakat tu lah. Lepas sembahyang mati, habis lah. Sembahyang tadi dapat pahala, tapi tak berterusan dah pahalanya. Kerana itulah nak sedekah. Kerana apa yang kita infakkan itu sebenarnya lah milik kita. Apa yang kita bagi sedekah kat orang, kita mudahkan perjalanan dakwah. Kita tengok aku nak dakwah tak kerti, dia mudahkan orang nak sembahyang, macam-macam masing-masing masing-masing boleh fikir. Kalau dia kata kalau aku bagi masjid, bagi surau, orang sembahyang, surau tu berkekalan berapa, silap 100 tahun baru untung. Wah, lama aku dapat. Dia fikir sila. Dia kata aku tak nak lah sedekah itu, aku nak kepada lebih pada majlis ilmu, iaitu aku nak sponsor majlis ilmu, terpulang lah. Cuma sedekah. Dan antara tempat yang terbaik adalah surau masjid, antara tempat yang terbaik lah. Kerana yang kita nak bawa ke dalam kubur, apa yang kita belanjakan ketika di atas dunia, bukan yang kita simpan. Yang kita simpan jadi waris.
Kalau ada anak, jadi paraid untuk anak. Kalau ada laki, paraid laki. Kalau ada isteri, jadi paraid kepala mayat untuk isteri. Kalau silap-silap lah, bukan nak kata pandang buruk orang, bukan. Silap-silap yang muda-muda lah. Silap-silap dapat dekat suami ataupun isteri paraidnya, dan dia kahwin lain. Bila kahwin lain, yang duit dia tu kalau laki-laki lah, duit laki, kalau perempuan lah. Yang dia simpan, akhir sekali mati, diparaidkan dapat kat anak ke gitu, dapat kat laki ke, laki dapat. Tak lama lepas tu laki kahwin. Okay. Lepas laki kahwin, mestilah nak menyara isteri baru dia tu. Rupanya nak pergi mana, kita nak pergi sini, ambil duit tu, duit paraid tu. Memang bahagian suami pun, kalau isteri silah memang bahagian dia pun. Cuma kita ingat kita punya dah, kita simpan lah kali, dapat belanja orang lain yang ambil manfaat. Sebab apa yang kita belanjakan, itulah yang kita bawa masuk kubur. Itulah. Itulah. Jadi kita cuba fikir satu-satu perkara yang dengan kita bagi tu berterusan mengalir. Banyak antaranya sebagai meraihkan surah An-Nur, antaranya letak dekat bangunan yang bukan esok lusa runtuh, tak. Mungkinlah kita kata, mudah-mudah kata 100 tahun lagi dapat pakai. Kita dah mati lama dah, mengalir pahala. Itu saya sebut dia 100 tahun sebab biasanya bangunan 100 tahun dia runtuh. Okey. Dan siapa ada soalan saya nak ni? Silap-silap harta peninggalan tu jadi berbalah pula yang masih hidup. Boleh jadilah. Jauh sangat tu nak fikir balah, tapi memang begitu pun jadi. Harta-harta ni adik-beradik pun jadi orang lain. Tiba-tiba jadi orang lain. Jadi siapa ada soalan boleh soalan, walaupun kita ada soalan lagi. Ada ni. Tapi kalau ada boleh, tak apalah. Kalau tak boleh jawab ni, kita jawab akan datang kan. Saya ada 2 soalan ni. Tapi yang ini saya rasa tak ada lagi. Kalau ada soalan boleh soal. Saya sempat cari sedikit, saya nak baca aja 22 kebaikan ataupun kelebihan fadilat sedekah. Saya nak baca laju-laju, saya tak nak syarah, nak baca laju je. Daripada Imam Jalaluddin As-Sayuti. Dia kata faedah sedekah sangat banyak. Dia listkan 22. Saya nak baca aja. Yang pertama, sedekah adalah salah satu daripada pintu syurga. Antaranya, nak masuk syurga dengan cara sedekah boleh. Akhir zaman tak boleh semua orang tu pandai semua bidang, tak boleh. Tak ada, akhir zaman tak ada. Hadis pun dia pandai, tafsir Quran pun dia pandai, fiqh pun dia pandai. Pandai tu maksud pakar lah. Kalau sekadar tahu, semua orang kena tahu. Tambah lagi yang fardu ain kan, lebih lah, dia lebih tu. Tak ada. Tak ada dah zaman sekarang. Semua dia boleh. Semua dia boleh. Mengajar pun dia boleh. Boleh kat dia mengajar. Oh, hebat. Ilmu pun, ilmu hadis hebat, ilmu tafsir Quran hebat, ilmu nahwu hebat, ilmu sarah hebat, ilmu balaghah hebat. Semua. Tauhid dia paling hebat. Fiqh, oh macam-macam masalah. Tasawuf dia lah. Zaman sekarang tak ada dah. Tak ada. Kerana apa? Akhir zaman. Yang ada, setiap orang tu dia ada kelebihan masing-masing. Dia ada kelebihan ke situ. Walaupun kelebihan dia lebih, iaitu dapat mengajar mahasiswa, malah mungkin dapat mengajar pensyarah-pensyarah di universiti. Oh, hebatlah dia tu. Tapi bila dia pergi ke masjid, dia cakap orang tak faham. Bahasanya, laras bahasanya terlalu tinggi. Cara berfikir terlalu tinggi. Tak sesuai. Jadi nampak, apa ni? Mengajar orang boleh yang tu, yang tinggi-tinggi tu, yang akademik, orang akademik. Tapi kesian kat orang kampung, kesian kat orang yang datang lebay-lebay, yang datang surau masjid. Diorang pun nak belajar, tapi korang tak faham pun apa benda aku cakap. Nampak? Memang dia lebih ke situ, tapi dia kurang kat sini. Ada ni ustaz biasa-biasa je, sesuai je dengan orang kampung. Tapi bila pergi cerita dengan orang-orang akademik, kau ni cakap macam budak-budak. Apa cakap? Dia tak sesuai. Tak sesuai. Ada orang sesuai, ada orang tak sesuai. Tengok laras bahasa, laras cara berfikir seseorang. Jadi nak beritahu kat situ, nak masuk syurga ni macam-macam pintu.
Macam-macam. Tapi kalau sedekah, dia tak kira dah. Siapa-siapa pun sama pun. Untuk masuk ke syurga dengan pintu sedekah, mana-mana pun. Mana-mana. Boleh dengan orang kaya, orang akademik, orang miskin, semua boleh. Semua pintu. Cuma kalau dari segi menyampaikan ilmu, mungkin orang ni sesuai dengan orang ni. Cara orang ni sesuai, cara orang ni tak sesuai. Cara orang ni apa? Kasar sangat. Cara ni apa? Slow sangat. Ngantuk. Ada je komplain, kan? Jadi setiap orang dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing akhir zaman sekarang ni. Ada kekurangan. Tapi bab sedekah tidak. Sedekah siapa-siapa pun boleh saja sedekah. Untuk masuk syurga dengan cara sedekah. Bukan masuk syurga dengan cara yang lain lah, dengan cara sedekah. Dengan maksud dengan pintu sedekah ni sebagai pintu syurga dia. Sedekah juga yang kedua adalah sebaik-baik amal soleh. Yang ketiga, sedekah akan menaungi pemiliknya pada hari kiamat. Hari kiamat kita dibangkitkan telanjang. Kita ada sedekah orang baju tak? Maka Allah bagi kita pakai baju. Kita ada bagi orang minum. Ketika dibangkitkan, ketika Allah turunkan seumpama hujan, kita tinggal ajzbuz zanab yang dekat tulang tongkeng kita tu, kecil. Masuk umpama hujan, tumbuh balik kita, umpama tumbuh hidup balik. Tengok, wah ni padang mahsyar. Panas, telanjang, takut, serabut, semua ada waktu tu. Maka Allah mengatakan, sesiapa yang memberi orang pakai ketika atas dunia, bagi dia pakaian. Sedekah tu. Sesiapa yang bagi orang minum, bagi orang ketika di atas dunia, sedekah minum, bagi dia minum. Oh, hilang haus. Siapa yang orang bagi makan, bagi dia makan dan sebagainya. Siapa orang yang bagi tempat teduh pada orang, teduhkan dia. Bawah arasy Allah, teduhkan dia. Maksudnya jangan tak panas. Tak panas. Macam itulah. Itu kalau memberi orang teduh. Kalau bagi orang selesa untuk beribadah, lagilah lebih. Akan melepaskan dari azab neraka. Sedekah juga. Sedekah yang keempat dapat memadamkan kemurkaan Allah dan panasnya kubur. Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Kalau kita dah banyak buat salah yang Allah marah, kan? Ya Allah murka dengan kita, dengan sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah juga adalah sebaik-baik hadiah buat si mati. Sebaik-baik hadiah buat si mati. Maknanya orang yang dah mati, kita apa yang boleh kita buat untuk dia? Sebaik-baik yang kita boleh buat untuk orang mati adalah sedekah. Maksud sedekah atas nama dia. Ni mak aku punya. Niat je, tak payah beritahu, tak apa. Niat kat hati je. Sedekah. Itu yang terbaik. Sedekah adalah sebaik-baik hadiah buat si mati. Dan yang paling bermanfaat dekat kubur. Sangat orang kubur, dalam kubur sangat memerlukan sedekah. Sama ada sedekah dia sendiri ketika hidup ataupun sedekah waris-waris dia yang ditinggalkan. Sedekah akan menambah rezeki. Lagi banyak sedekah, lagi bertambah rezeki. Rezeki pula jangan fikir duit aja. Macam-macam rezeki, kesihatan juga rezeki. Rezeki secara umumnya sedekah akan Allah akan menambahkan rezeki orang yang bersedekah. Sebab tak ada lagi rekod bahawasanya orang yang sedekah lepas tu dia kebulu. Lepas sedekah dia tu melarat, tak ada. Tak pernah terjadi dalam sejarah lepas dia sedekah dia melarat, tak ada. Yang sedekah kaya berlambak. Cerita-cerita orang yang berjaya dulu sedekah. Sedekah cara masing-masing Gaji 1,000 buatlah sedekah cara 1,000. Gaji 10,000 buat sedekah cara 10,000. Masing-masing sedekah cara masing-masing. Dan sedekah juga dapat menyucikan harta. Bimbang takut harta tu ada harta orang dalam harta kita tanpa kita sedari. Kalau yang memang kita sedar harta orang ada dekat kita, kita kena pulang. Ni tanpa kita sedari ada harta orang. Bimbang, maka sedekah dapat menyucikan. Sedekah juga akan memberi kegembiraan kepada pemberi. Orang yang bagi sedekah tu dia seronok. Bila dia melihat orang yang menerima sedekah dia tu seronok. Dia tengok seronok, dia pun seronok. Ada satu kenikmatan yang tak boleh nak disebut macam mana nikmat. Bila tengok orang seronok dengan pemberian kita.
Sedekah juga akan jadi melegakan kita dekat hari kiamat nanti. Sedekah juga akan menjadi puncak keampunan terhadap dosa dan kejahatan. Banyak buat dosa, banyak buat jahat. Antara bukti, tanda yang bahawasanya kita dah bertaubat, antaranya sedekah. Sedekah adalah pembawa berita gembira kerana malaikat doa. Malaikat doa bagi rahmat kepada dia ni yang sedekah. Maka sedekah akan membawa berita gembira nanti. Sedekah juga adalah orang yang terbaik di kalangan manusia. Semayang semua orang semayang, puasa semua orang puasa, tapi sedekah tak semua orang sedekah. Jadi siapa yang sembahyang apa semua baik-baik dia buat dan dia sedekah, maka dia yang terbaik di kalangan orang-orang yang baik. Sedekah juga sedekah juga terjadi bukan untuk pemberi je, tetapi semua yang terlibat. Semua yang terlibat. Contohnya dia nak sedekah, dia bagi, kau tolong bagi kat sedekah kat dia. Dia ambil duit, dia bagi kat orang ni bagi kat orang tu. Maka orang yang bagi tu dapat, orang yang tolong bagi tu pun dapat. Kita nak buat surau, nak buat masjid untuk orang semayang tak mampu. Terlalu banyak kosnya. Dia macam mana? Dia bagi kat AJK. Bukan AJK punya, AJK pun ambil, beli batu, beli apa buat. Jadi siapa yang dan orang pun semayang kat situ. Okey, siapa yang dapat? Orang yang bagi tu pastinya dapat. AJK bukan duit dia. Dia tolong aja. Dia tolong ambil, tolong buat je, tolong uruskan je. Dia pun dapat. Sedangkan dia tak sedekah. AJK tak sedekah, dia pun dapat. Siapa lagi tu? Orang yang bawa batu, orang yang angkat batu, orang yang apa yang kena mengena lah. Apa yang kena mengena dengan sedekah tadi tu. Semua dapat. Bukan hanya untuk pemberi. Sedekah dijanjikan pahala yang besar. Sedekah, orang yang suka berinfak adalah sifat orang yang bertakwa. Kalau kita kedekut untuk menginfakkan harta kita, antara kita tak ada tanda orang bertakwa. Antara tanda orang bertakwa banyak kan, antaranya dia sembahyang, puasa baik, tak mengumpat macam. Antara tandanya adalah sedekah. Sedekah juga lahirnya kasih sayang hamba terhadap pemberi. Dengan kita sedekah, kita akan ada rasa kasih sayang sesama kita. Kalau tidak, kita tak rasa kasih sayang sesama kita, sesama manusia. Lebih-lebih lagi sesama orang Islam, lebih-lebih lagi sesama orang yang buat kebaikan. Lagilah sepatutnya kena ada berkasih sayang. Kadang-kadang tak ada rasa. Dengan beri, dapat rasa. Dah ada satu ikatan pemberi dan penerima. Ikatan tu, lepas tu pula bagi kat siapa tu? Orang miskin. Baguslah tu. Ada ikatan dengan orang miskin, baguslah. Nabi kata, aku dengan orang miskin macam ni. Nabi kata macam ni. Nabi tunjuk jari lagi. Aku dan orang miskin macam ni. Maknanya rapat. Tiba-tiba dia memberi infak kepada orang miskin, menyebabkan dia ada ikatan dari segi memberi dan menerima. Ada ikatan. Dia akan lain sikit rasa dia. Baguslah ada ikatan dengan orang miskin. Ada orang ikatan dengan masjid surau. Baguslah tu. Ikatan dengan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Baguslah tu. Sebab bila ada ikatan apa ni? Nak buat ikatan tu dengan memberi dan menerima. Dengan memberi dan menerima, maka akan ada ikatan tu. Jadi bila ada ikatan tu, dia lain, hubungan tu special sikit. Sebab kalau tidak, macam mana nak buat hubungan? Dia kena buat hubungan dengan cara mungkin guru dengan murid. Boleh jadi juga. Payah sekarang nak keluar lah, payah nak pergi lah. Sama sekarang zaman moden, pakai internet je, pakai ni. Jadi macam mana nak buat hubungan? Macam mana nak buat? Ikatan tu macam mana nak buat? Ikatan guru murid yang berdepan payah dah. Ikatan macam mana? Nak buat ikatan apa? Keluarga tak boleh, tak ada darah. Antara ikatan boleh dibuat adalah dengan cara sedekah. Dengan sedekah ada ikatan pemberi dan penerima. Dan bila pemberi dan penerima tu siapa? Penerima tu orang hebat juga lah yang pemberi. Kerana akan terlahirnya sedekah, akan terlahirnya kasih sayang di antara kita. Sedekah juga tanda dermawan, maka tanda kemurahan hati. Sedekah juga membuatkan doa mustajab. Sedekah ni membuatkan doa kita mustajab. Dan sedekah juga menjadi wasilah penyelesaian segala kesulitan. Ada masalah apa? Sedekah dengan niat nak settlekan masalah kita ni, boleh. Sedekah juga menolak bala, menutup 70 kejahatan di dunia. Menolak bala. Orang yang selalu kena bala tu, elok banyakkan sedekah. Sedekah memanjangkan umur, menambah rezeki.
Sedekah juga jadi ubat, jadi penawar, jadi penyembuh. Ni zaman Covid ni bagus sangat-sangatlah. Sangat-sangatlah bagus. Iaitu dapat menolak bala, dapat menjadi ubat. Kalau dah sakit jadi ubat, boleh jadi penawar, dan boleh jadi penyembuh, dan boleh jadi pencegah daripada kena penyakit. Vaksin lah nak cerita. Vaksin rohani. Vaksin rohani. Vaksin angel lah, ni vaksin rohani, iaitu sedekah. Sedekah juga dapat menghalang kebakaran, menghalang tenggelam banjir, kena banjir, menghalang kecurian, semua tu sedekah. Dan yang ke-22, sedekah dapat pahala walaupun tersalah alamat. Biasa orang duk sebut apa? Sedekah apa? Rezeki tak pernah salah alamat, kan? Sebenarnya sedekah pahala tetap dapat walaupun tersalah alamat. Macam mana? Nak bagi kat orang lain, pergi bagi kat orang lain. Dia nak bagi kat orang ni, dia pergi bagi kat orang ni. Tersalah lah. Niat dia nak bagi kat orang ni. Dia pergi, tiba-tiba dia pergi, loh, asal aku bagi kat dia? Dapat dah balik pun, aku pasal aku bagi kat dia. Aku yang niat aku nak bagi kat dia ni, pergi bagi kat dia pula. Silap lah. Tetap juga dapat pahala walaupun tersalah alamat. Itu maksud dia, tersalah alamat tu. Tetap dapat pahala walaupun tersilap bagi. Dia, duit dia lah, jangan duit orang. Kalau duit orang kau bagi kat dia, kau bagi kat dia tau. Ni ambil ni, aku sedekah kat dia. Dia pun pergi bagi orang lain. Lepas tu kita, alamak, salah bagi orang. Oh, yang tu kena ambil balik bagikan, sebab tu amanah. Amanah orang suruh bagi kat orang tu, kau bagi kat orang lain. Mana boleh kira macam tu. Ini duit dia sendiri, harta dia sendiri. Dia nak bagi, niat nak bagi kat orang tu, tiba-tiba entah macam mana, tak kisahlah, terlupa ke, buatlah apa-apa masalah pun, terbagi orang lain, terbagi tempat lain. Alamak, apa salah aku ni? Pening lah pergi bagi kat orang lain, nak pergi bagi kat tempat lain pula. Tapi dah bagilah, tetap juga ada pahala walaupun tersalah alamat. Malah haiwan ternakan bagi pun tetap juga dikira sedekah. Haiwan liar pun sama. Bagi kucing makan, oh sedekah tu. Sehari berapa kali bagi kucing makan? Berapa biskut dia tu, berapa biji bagi tu, dikira nanti dah hidup balik nanti dekat padang mahsyar dia jadi saksi. Ni aku dah makan adalah dalam lebih kurang 37,000 biji biskut dia tu. Apa nama makanan dia tu? 37,000. Berapa harga tu? Kira-kira wah, makanan pula yang berkhasiat. Bukan makanan main bagi makan je kat kucing tu sampai kucing tu penyakit apa? Buah pinggang. Saya baru ada borak dengan penggemar kucing. Dia kata rupanya kucing pun boleh sakit buah pinggang. Kita ni tak reti sangat bab haiwan ni. Boleh sebab makan binatang tu lah. Yang murah kot, yang tak sesuai. Main bantai je beli, dia makan, memang dia makan sebab ada perisa dia tu. Tapi dia buat daripada apa tah? Sebut kayu apa? Saya tak tahu. Akhir sekali menyebabkan batu karang. Allah. Macam mana tu? Buat asal nak buat baik, akhir sekali dah jadi menzalimi pula. Dengan kita bagi makan binatang ternakan, burung lah, kucing lah, kita bela lah apa pun, dikira sedekah. Malah haiwan liar sekali pun macam tu. Burung datang makan betik kita, sedekah jadi automatik. Datang makan beruk, monyet datang makan durian musangking kita, sedekah. Bab kita halau dia sebab kita nak jual tu cerita lain. Tapi yang telah dimakan, sebab tu jangan maki dia. Celaka punya beruk apa, monyet ke apa, kera yang makan durian tu. Aku durian, kau tahu tak berapa musangking ni harga? Sekilo sekarang dah RM60. Engkau pergi, jangan maki dia. Buatlah awal-awal, tak kisahlah, letaklah apa-apa pencegahan, jangan bagi dia makan. Tapi kalau dia dah makan, jangan maki dia. Dia bagi pahala tu, pahala. Dah benda yang dah lepas lah maksudnya. Jangan maki dia. Benda habis tu macam mana? Nak biar aja sedekah. Weh, jangan gitu. Tengok orang tanam musangking nak jual. Jadi macam mana? Buatlah pandai-pandai lah. Cuma yang dah terlepas, janganlah maki dia pula. Beli apa, mengecun bola tu kan, dia ada baling seminggu tak datang. Habis sedikit saya ambil 22 kelebihan orang sedekah. Mari kita tengok soalan.
Untuk solat sunat tasbih, jika kita terlebih tasbih, adakah fadilat yang sama seperti kita tasbih sebanyak 300 kali? Dia yang terbaik, dia ikut dia martabat dia macam ni, Amar. Martabat dia solat sunat tasbih pertama 300. Buat 300, dia seumpama anak kunci nak buka pintu kunci. Anak kunci nak buka pintu. Kan anak kunci, dia ada dia punya gigi. Gigi dia tu tak boleh lebih. Boleh dia kata, tak apalah, banyakkan gigi buat, lagi bagus. Tak. Dengan gigi itulah kita boleh buka pintu tu. Habis tu gigi ada berapa? Tu. Gigi dia ada 12. Depan petak bawah gigi kunci tu. Ada 12. Jangan buat 13. Kalau buat 13 tak boleh buka pintu tu. Tak boleh buka pintu tu. Jadi yang pertama solat sunat tasbih 300 kali. Bila 300 kali, buatlah 300 kali. Jangan lebih. Jangan lebih. Itu nombor satu. Maka kita akan dapatlah fadilat, kelebihan. Sebab nak buka pintu baru ada kelebihan kat luar, kat dalam pintu tu. Masa saya buka je pintu, ada kelebihan. Nak kelebihan solat sunat tasbih lah. Tak kisahlah banyak apa kelebihan pun, kita baca lah. Kalau ada yang banyak bahas ni, Imam Ghazali bahas kelebihan solat sunat tasbih apa-apa, kita nak yang itu, kena ikutlah dia punya mata kunci, anak kunci punya gigi tu. Kena ikutlah. Banyak mana, panjang mana, pendek mana, kan? Kena ikut. Jika lebih, fadilat yang ada tu, jika cukup, maka dapatlah fadilat tu. Okay. Macam mana kalau lebih? Kalau lebih ataupun kalau kurang, martabat yang kedua terlebih. Jika lebih tu kita tak disengajakan, dimaafkan. Tapi kalau sengaja buat lebih, tak dapatlah fadilat tu. Tak dapatlah janjian fadilat tu. Pahala dapat. Solat sunat tasbih masih lagi nama solat sunat tasbih. Tapi tak dapat cop. Macam tu kot. Cop mengatakan dia dapat fadilat tu. Sebab orang yang solat sunat tasbih, dia akan nak kepada fadilat tu. Jadi bila dia buat cukup syarat, antaranya 300 kali tasbih, maka dapat cop. Macam itulah mudah-mudah kata. Habis kalau dia buat 305, tak dapat cop. Adakah tak dapat cop menandakan tak ada fadilat? Tidak, fadilat tetap ada. Ini yang tak sengaja, ini yang sengaja tau. Yang tak sengaja terlupa berapa dia buat lah, rupanya lebih. Yang tu tak apa, dia maaf sebab bukan dia sengaja nak lebih kan. Yang ni yang sengaja nak lebihkan, maka dia tak dapatlah cop. Bila tak dapat cop, habislah dia, berdosa lah. Tak ada, takkanlah berdosa. Habis tu tak dapatlah pahala solat sunat tasbih. Dapat. Habis tu tak dapat cop untuk fadilat tadi tu. Sebab nak dapat fadilat, buatlah ikut cara dia. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dia pergi buat 35. Habis tak dapat pahala lah. Takkanlah tak dapat pahala. Dapat. Habis tu apakah fadilat 33? Ada fadilat khusus. Dia buat 35. Dapat tak? Tak dapatlah fadilat khusus tu. Tak dapat apa? Tak dapat cop. Habis tu akhir sebenarnya dapat ke tak? Wallahualam. Serah pada Allah. Sebab cuma kita buat nak fadilat tu, dia ada syarat-syarat. Ikut syarat ni dapatlah cop. Dapatlah perakuan bahawasanya dia ni dah buat ikut caranya. Kalau lebih, tak dapatlah perakuan. Bila tak dapat perakuan tu, tak dapat pahala ke? Dapat. Akuan tu tak dapat. Habis tu nanti macam mana? Nanti tunggu pada masyarakat tengok apa jadi ni. Macam tu lah, mudah-mudah kiranya macam tu lah. Jadi kalau dia buat lebih dengan sengaja, maka tak dapatlah perakuan tu. Fadilat apa yang dia nak tu tak dapat. Tak dapat, bukan tak dapat fadilat, tak dapat perakuan. Tak dapat cop. Benarkah jika seorang yang meninggal dunia akibat COVID dianggap sebagai mati syahid? Puan Marina Melaka. Betul ke? Kalau mati kerana COVID, mati kerana COVID. Kalau kita luaskan sikit, mati kerana penyakit. Sebab COVID tu penyakit kan. Sebab kalau sebut COVID, dia jadi masalah. Sebab kita tak boleh ambil secara khusus macam tu. Kita kena luaskan sikit. COVID tu apa? COVID tu penyakit. Okey, mati kerana penyakit. Adakah mati kerana penyakit termasuk dalam mati syahid? Tu Puan Marina tanya. Pertama, syahid ni apa? Wala taqulu
Apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu menyangka bahawasanya orang yang berperang tu kemudian terbunuh kerana peperangan membela agama Allah, fi sabilillahi amwat, yang orang yang duduk di jalan Allah ni berperang mati, amwat, mati. Kau jangan sangka gitu. Wala taqulu liman yuqtal. Jangan kamu cakap, jangan kamu mengatakan, jangan kamu fikir, ataupun bahasa sekarang, kau ingat, bahasa sekarang, kau ingat orang yang berperang di jalan Allah kemudian terbunuh, mereka mati. Kau ingat mereka mati ke? Memang kau nampak mereka mati. Jangan kau ingat mereka mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau ingat mereka yang kau nampak terbunuh tu mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan ahya', mereka hidup walakin la tash'urun, tetapi kamu je tak sedar, tidak menyedarinya. Sedangkan bal ahya', mereka hidup yang special. Sebab hidup subjektif. Hidup ni subjektif. Hidup ni ada hidup maknawi, majas, ada hidup sebenar, ada hidup macam-macam. Macam ni kau punya life, ini bukan hidup. Hidup ni dia kena tu. Macam ni je. Pergi pagi kerja, balik, pergi balik. Itu je kau punya hidup. Mana kau punya hidup yang lain? Hidup tu subjektif. Okay. Jadi oleh kerana tu, ada orang mati itu bermula dia hidup. Ada orang itu ketika mati itulah dia mula-mulanya hidup. Sebab ketika dia hidup, dia seumpama mati. Macam-macam. Jadi orang yang berperang di jalan Allah kemudian terbunuh, jangan sangka mereka mati, mereka hidup, special punya hidup. Hidup dalam keadaan istimewa. Maknanya kat sini, itu yang dinamakan syahid. Itu namakan syahid. Dan ini juga dalil yang mengatakan ada nikmat kubur, azab kubur. Adalah sebab jangan kamu sangka mereka mati. Okey. Dan bila ada syahid, maka ulama pun membahagikan. Ada 3 jenis syahid. Yang tadi baru 1, ada 3 jenis syahid. Sebab soalannya, adakah sebagai mati syahid? Syahid ni ada 3 jenis. Bukan 1, ada 3 jenis. Nabi pernah kata, saya tak ingat lah, saya ingat ada 5. Nabi pernah kata, orang mati syahid tu orang yang mati kerana taun, mati sebab sakit perut. Bukan sakit perut, penyakit perut. Jangan cakap sakit perut pula. Penyakit perut ataupun penyakit yang berpunca daripada perut, lemas, runtuh. Macam runtuh lah, macam bangunan runtuh, dia mati. Tu dia panggil runtuh, dia panggil mati ditimpa runtuhan. Mati ditimpa runtuhan, boleh kan? Mati ditimpa runtuhan. Mati syahid, maksudnya mati syahid yang berperang di jalan Allah. 5 ni saya pernah sebut. Yang mana itu namanya mati syahid. Saya ulang balik. Pertama, taun, sakit yang punca daripada perut, mati lemas, mati runtuhan, mati berperang di jalan Allah. Bab berperang di jalan Allah tu kita tak bahas panjang, kerana berperang dengan orang kafir Marokah lah, apalah, banyak bab tu. Cuma kita tak masuk dalam bab tu sebab kita nak masuk dalam bab syahid yang sakit ni. Syahid yang sakit. Sakit juga boleh mati syahid. Dengan kesakitan, dengan penyakit tu boleh mati syahid. Sebab kelebihan yang Allah kurniakan, sakit ketika penyakit tadi tu, dia kena tanggung sakit ni, tanggung kesakitan, tanggung. Dengan kesakitan yang ditanggung kerana penyakit dia, sakit tu juga yang ada pada orang yang kena bunuh sebagainya, sama ada. Cuma kena bunuh, sakit, mati. Yang dia ni tak sekaligus ansuran. Kesakitan ni sikit, 5 bulan meninggal, macam tu lah. Sakit dia sikit-sikit. Jadi maknanya orang yang sakit juga boleh mati syahid, kerana kelebihan yang Allah anugerahkan, kerana kesakitan dan kepedihan yang dia tanggung kerana penyakit tadi. Okay. Secara umumnya terbahagi kepada 3 mati syahid. Syahid dunia akhirat,
syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Sebab syahid dia tak boleh dimandikan dia. Kena tanam ke bumi kan macam tu aja. Sebab tu syahid ni terbagi kepada 3. Syahid, mati syahid yang berperang tu tak boleh mandi, tak boleh apa, ke bumi kan macam tu aja. Sebab dia akan menjadi saksi. Syahid ni kan saksi. Jadi syahid dunia akhirat, dia berperang melawan tentera kufar, nak menegakkan agama Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian mati dia dalam keadaan mara ke hadapan, bukanlah tengah lagi. Ada juga dia takut, dia lari kena bunuh, itu tak boleh syahid. Maksud dia mara ke hadapan, melawan, maka dia panggil syahid dunia akhirat. Maknanya tak dimandikan kapan semua, tak, dia dikebumikan dengan baju-baju dia tu ke bumi terus. Dia panggil syahid dunia akhirat. Maksud syahid dunia tak perlu mandi. Maksud syahid akhirat masuk syurga lah. Tu maksud dia. Yang kedua syahid dunia je. Tadi dunia akhirat, dunia je, iaitu di atas dunia dia tak perlu mandi juga, macam syahid dunia akhirat juga. Cuma dia terbunuh dalam peperangan tadi tu, melawan tentera kafir juga, tapi ada masalah, niat dia rosak. Dia berperang tu saja nak menunjuk, ada masalah niat dia. Sebab tu dia panggil syahid dunia. Sebab niat dalam hati ni kita tak tahu, maka kita kena berhukum benda yang zahir. Zahirnya dia pergi berperang di jalan Allah, maka syahid lah kalau mati. Habis tu niat kita tak boleh. Kerana tu kita panggil syahid dunia. Dengan maksud di atas dunia dia tak boleh dimandikan, dia seumpama syahid, kita kena kata dia syahid. Tapi sebenarnya niat dia salah. Sebenarnya dia tu spy jahat. Sebenarnya dia tu lari. Dia nak lari kena bunuh. Yang itu semua niat. Maka kita tak boleh kata dia niat ni, tak boleh. Kena anggap dia mati syahid. Dia panggil mati syahid dunia. Di dunia dia syahid, di akhirat dia tidak. Dia akan diseksa. Pertama syahid dunia akhirat, yang kedua syahid dunia. Yang ini syahid akhirat saja. Yang ketiga, syahid yang ketiga ni lah syahid yang penyakit, iaitu syahid dalam keadaan akhirat aja, bukan dunia. Dengan maksud di dunia dia kena mandi, kapan, sembahyang, tanam. Sebab dia panggil syahid akhirat. Dan dia akan diberikan pahala mati syahid. Tu maksud syahid akhirat. Dia akan diberikan pahala mati syahid. Tapi dia perlu juga mandi, solat, sebagainya, semua kena buat juga. Jadi mati syahid akhirat ni siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Yang Nabi sebut tadi 5, ada 4 tadi kan. Sebenarnya ada banyak lagi riwayat yang lain. Ada kata sebab pertama taun. Taun ni bahasa Melayu pun ada taun juga, tapi bukan maksud bahasa Melayu taun tu, bukan. Maksud taun ni adalah wabak. Orang yang mati kena penyakit tu jenis wabak. Dia mati bukan jenis wabak, tak kena lah. Bukan mati syahid akhirat lah. Wabak ni apa? Bahasa sekarang panggil pandemik pandemik. Maka COVID-19 termasuk dalam wabak. Wabak ni berjangkit wabak. Itu masuk taun. Jadi COVID ni wabak. Maka siapa yang mati sebab COVID tadi tu boleh dikatakan syahid akhirat. Boleh. Sebab mati kerana taun, kerana wabak. Macam mana nak dapat? Biasalah akidah kena straight, betul, ahli sunnah jamaah kena, sebagainya lah. Itu syarat asas lah. Ini sekadar secara umum. Jangan kata habis orang kafir mati, tak Islam tak ya. Tu kecuali lah. Akidah tu kena betul lah. Akidah tak betul, macam mana nak syahid? Jadi secara umumnya orang mati sebab COVID ni boleh kata syahid akhirat sebab wabak ataupun taun. Sakit sebab penyakit perut boleh juga. Dengan sebab perut dia tu, penyakit dia yang berpunca daripada perut, maka dia mati. Maka syahid akhirat mati lemas. Syahid akhirat mati runtuh, macam berlaku kat Palestin tu. Bukan yang berperang tu, yang duduk dalam rumah tu, dalam rumah bangunan, kedua kena bom, berdebam, runtuh, mati. Syahid tu syahid akhirat. Tapi kalau yang pergi perang tu memang syahid lah, syahid dunia akhirat. Yang pergi keluar tu, ni syahid yang duduk. Dia tak tahu, dia duduk je kat rumah tu, tiba-tiba kena bom, runtuh, ditimpa runtuhan, syahid akhirat. Apa lagi terbakar, mati terbakar, syahid akhirat.
Mati lemas, mati mempertahankan harta. Perompak masuk rumah dia, kemudian nak ambil apa, dia mempertahankan harta tu, bergaduh, akhir sekali kena tembak ke, kena pisau ke, mati kerana mempertahankan harta, mempertahankan keluarga, syahid akhirat. Tapi kita boleh tak? Tak boleh kan? Perompak masuk rumah tak boleh buat apa-apa dengan dia kan? Saya tak ingat lah, ada kecoh dulu. Perompak masuk rumah, kita tak boleh bunuh dia, kita tak boleh buat apa, tak boleh tu lah. Kita kena jemput minum teh kot. Saya tak tahu lah. Pernah berlaku kecoh sekali hari tu. Dia mempertahankan harta dia, akhir sekali dia yang kena tangkap. Tak ingat apa kes. Tapi kalau dia mati kerana mempertahankan harta dan keluarga, nama syahid akhirat. Syahid akhirat. Cuma dari segi undang-undang saya rasa tak boleh. Mempertahan tu boleh, maksud tak boleh buat lebih-lebih. Sekadar pegang-pegang, ikat-ikat gitu je kot. Tak boleh sampai main pisau, main pistol. Keluar, aku tak nak keluar. Dia nak pergi. Dia tengok ada anak bini, nak pergi nak terekam dengan anak bini. Kita pun pom tembak kita ke dalam. Kan, tak silap saya gitu undang-undang negara. Tengoklah macam mana undang-undang. Pakar undang-undang sila komen lah nanti. Sekejap apa lagi? Mempertahankan harta, kalau takut kena rampas ke apa ke, samalah. Apa lagi dah lupa dah. Last ni melahirkan. Beranak. Mati kerana melahirkan. Mati beranak lah kita kata. Itu juga syahid akhirat. Kalau ada tertinggal, adalah 2-3 perkara lagi yang tertinggal. Mati syahid akhirat. Jadi boleh kita kata COVID tu mati syahid, boleh lah. Okey. Dalam solat fardu, ketika dah nak memberi salam, Amanda Amzar, wah hebat nama. Tiba-tiba saya rasa kurang 1 rakaat. Okey. Adakah saya terus qiyam untuk tambah rakaat? Saya rasa ni macam dia syak lah kan. Kita bahasa syak. Dia syak, tak cukup 1 rakaat lagi. Apa perlu dia buat? Dia dah nak salam dah, tapi tak salam lagi. Tiba-tiba dia syak. Dia rasa tu dia syak, kurang 1 rakaat. Dia bukan was-was. Kalau penyakit was-was tu lain. Bila dia rasa tak kurang ni, dia terus, apa perlu dia buat? Dia perlu terus bangun untuk tambah 1. Walaupun dia dah baca tahiyat dia tak kira. Semua tak kira. Terus dia bangun, tambah 1, rukuk, i'tidal, sujud, lepas tu tahiyat balik. Tahiyat tu baru kira tahiyat yang ni. Kemudian salam. Disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Kalau tak sujud sahwi pun sah. Kalau sujud sahwi terbaik. Sunat abad. Kalau dia tinggal sunat abad tu, kalau sujud sahwi yang terbaik. Tapi kalau dia bukan tinggal sunat abad, dia syak, juga disunatkan sujud sahwi. Tak wajib, sunat. Maka sunat sujud sahwi sebelum salam. Macam Fauziah Said, macam mana nak qada solat yang sepatutnya kita solat yang telah kita tinggal masa uzur syar'i sejak akhir balik? Allah, soalan yang ke-148 ni. Sejak akhir balik hingga kini, akibat jahil haid, istihadah, nifas, alhamdulillah dah mula belajar bab hukum taharah tersebut. Dia kena qada yang ditinggal. Yang ditinggal dulu kena qada. Kaedahnya buat anggaran. Kira agak-agak anggaran lah. Sebab bukan ingat, kalau ingat satu-satu kena kira lah satu-satu. Ingat umur 15 tahun ingat berapa hari, umur 16 tahun ingat berapa hari, umur 17 tahun ingat berapa hari. Yang tu kena kira betul-betul lah. Biasanya tak ingat lah. Bila tak ingat, dia kena buat macam mana? Dia kena buat anggar. Yang ni berapa hari, agak. Dah dapat satu number, satu angka, qada. Tu je cara dia. Habis tu tak tahu lah, tapi tak tahu tak ada. Macam tu je. Tak tahu tak ada. Tapi entah salah, rasa macam salah lah. Okey, habis kalau salah kiraan haid macam mana? Dah salah kiraan haid. Jadi bila salah kiraan haid, mungkin nak kena qada lah yang salah tu. Berapa hari salah? Tak tahulah. Mungkin lah. Tak ada. Yang tu tak kira yang tu. Dia kira boleh anggar tak?
Anggar berapa hari? 3 hari. Okey, 3 hari. 3 hari tak cukup. 4 hari? Rasanya 5 hari? 5 hari boleh 5 hari. 5 hari. Sampai confident. Sampai puas hati. Bukannya dia tak anggar, kena anggar dulu. Bila dah tamat, dia akan dapat satu angka. Mungkin terlebih, mungkin terkurang angka tu. Sebab dah namanya anggaran kan. Lepas tu qada. Tu cara dia. Cara lain, masa nifas dulu rasanya tak semayang 60 hari. Nifas berapa hari? Nifas 30, 40, 30 ke 40 ke berapa Tapi lamalah juga berhenti. Hari ke-61 baru semayang. Tahu bila ni dah 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Ada tak dalam 20 hari? Iyalah rasanya 40. Mana 20 hari tinggal tu. Macam lebih 21 hari okey tak? Macam lebih 22, 23, 25 hari kot. Okey 25 okey. Okey, dapat angka 25 qada. Tu cara anggar. Nak macam mana anggar? Lepas tu minta ampun pada Allah. Anggar. Jangan main sembahyang je, anggar dulu. Sebab soalan yang ke-148 saya jawab gitu je. Macam mana kucing saya kuat makan? Okeylah tu, kucing kuat makan. Hari-hari bagi sedekah. Dia akan dibangkitkan nanti untuk jadi saksi tu. Dia akan dibangkitkan, dia akan untuk jadi saksi bahawasanya tuan dia jaga dia elok dan bagi dia makan sedekah tiap-tiap hari. Macam mana soalan saya tentang orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, mengakui kebesaran Allah, sudah dikira imannya sudah sah dan dapat ke tiket ke syurga, tetapi orang ini tidak belajar tauhid, fiqh, tasawuf, hanya sekadar beribadat ikut-ikutan. Kira orang ni tetap dihukum berdosa setiap saat sebab tidak belajar fardu ain. Ya, betul Farina, betul. Kemungkinan boleh kena masuk neraka dulu sebelum dapat syurga. Betul, tepat sekali. Pendapat yang mutamat macam itulah. Walaupun dia tak belajar, memang kita tahu fardu ain kena belajar tauhid satu-satu secara tafsil, kena belajar satu-satu. Allah wujudnya macam mana, sekadar fardu ain. Tapi fardu ain pun agak payahlah juga. Bukan main boleh faham baca gitu je kan. Tapi dia sekadar Allah tu Tuhan, kuasa mestilah power, mestilah nampak, melihat, mestilah maha mendengar. Yang selalu dia dengar gitu Allah tu mesti maha pemurah, maha penyayang. Allah tu berkasih sayang gitu. Secara umum gitu je. Belajar tak pun. Allah Tuhan, ya Allah tu Tuhan lah. Allah Tuhan. Sekadar gitu je. Yang muktamadnya masih lagi beriman, tapi sebesar zarah lah, masih lagi beriman. Walau dan dia berdosa sebab dia tak menyempurnakan fardu ain. Sekurang-kurang fardu ain bab belajar tauhid. Maka dia kenal Allah gitu-gitu je, dan dia tak ada buat perkara-perkara yang mengkafirkan dia, mengkufurkan dia. Tak ada buat sembah orang ke apa kan. Dia tak ada buat perkara yang mengkufurkan. Maka dia dikira beriman. Pendapat muktamad. Tapi beriman yang fasik, yang asi, yang berdosa. Beriman tapi berdosa. Jadi maka kemungkinan masuk neraka dulu masuk syurga, ya, ada kemungkinan. Tapi tak boleh kata dia tak belajar kafir, tak boleh kata gitu. Yang muktamad, walaupun pendapat dhaif kata tak boleh, tak diterima. Kekal neraka selama-lamanya kerana dia kena habiskan fardu ain juga. Itu bukan pendapat muktamad. Itu pendapat dhaif. Pendapat yang muktamad janji dia tidak melakukan perkara-perkara yang kufur lah. Dan dia tahu secara umum je, secara ijmal, secara umum je. Allah tu mestilah lebih semua. Apa yang Allah ada mestilah lebih pada semua. Mestilah kan? Maha melihat Allah mestilah lebih. Kuasa Allah mestilah lebih macam tu je dia tahu. Sekadar gitu je. Maka masih lagi dikira beriman, tapi iman yang dhaif lah. Iman tu dhaif. Betul pemakanan tak seimbang attack buah pinggang, batu karang pada kucing. Oh ya ke? Saya baru tahu je sehari dua ni. Kesian kucing tu. Dia tak boleh cakap. Nak cakap macam mana? Dia duk pegang-pegang, jilat dekat pinggang dia tu. Rupanya sakit buah pinggang, bengkak. Tapi ada dialisis. Dia buat dialisis ke apa ada? Tak ada kot. Dia tak tahu mati kerana sakit buah pinggang. Kita bagi makan apa ke dia? Main bagi je. Orang yang tidak mengenal Allah ini tak pernah belajar tauhid tapi solat tak tinggal, adakah pahala ibadah dan dari anaknya yang belajar komplit semua fardu ain mengalir kepadanya? Janji dia ada iman,
janji dia tu iman, ada iman, masih lagi diterima imannya, maka dapat. Sebab yang dia tak selesai belajar fardu ain tu, itu dia. Anak dia buat, dia dapat automatik, mengalir kepada automatik. Minta anak cucu cicit minta, dapat pahala khusus. Ya Allah, engkau sedekahkanlah Fatihah ini, pahala Fatihah ni sebagainya, dapat khusus. Ya Allah, ni sedekah aku ni, aku niatkan untuk ibu bapa, nenek apa, dapat khusus. Tak niat pun dapat juga. Tak niat, anak cucu cicit tak niat, dapat automatik. Niat dapat khusus, tak niat dapat automatik. Semua yang kita buat kebaikan, semua dapat automatik dekat usul kita. Kita ni furuk, kita ni cabang dekat. Sampai mana? Sampai datuk nenek cucu cicit, cuek-cuek sampai Nabi Adam. Mana Nabi Adam banyak gila pahala. Ya. Ya, semua pergi kat dia. Semua kena, walaupun tak diniatkan. Jadi janji imannya sah. Sah. Walaupun iman sah yang berdosa. Iman yang berdosa kan, iman tapi orang ni berdosa kerana tak komplit fardu ain. Sama juga, tetap juga dia boleh terima daripada cabang, daripada anak cucu cicit dia secara automatik. Noradawiyah binti Wagiran. Antara hutang dan sedekah, manakah lebih utama? Antara hutang dan sedekah, sekiranya hutang lebih utama, adakah dengan bersedekah tu dapat membantu meringankan hutang? Hutang wajib dibayar. Pastinya jauh langit dengan bumi. Hutang wajib, sedekah sunat. Tak boleh nak dibanding dua ni. Tak boleh. Antara hutang dan sedekah, mana lebih utama? Tak boleh banding utama. Cerita lain-lain. Tak boleh. Tak ada yang lebih utama. Tak ada. Kalau nak tanya yang lebih utama ni macam ni. Antara sedekah dekat fakir miskin, kat orang miskin, mana lagi utama? Sedekah kat orang miskin ataupun sedekah dekat surau? Baru ada cerita yang mana lebih utama. Tapi yang ini, sebab apa? Sebab sedekah dekat surau sunat, sedekah dekat orang miskin pun sunat. Mana lagi bagus? Mana lagi bagus? Mana lagi afdal? Mana lagi utama? Bayar hutang ke bayar sedekah? Bayar hutang ke bayar sedekah? Mestilah bayar hutang. Hutang tu wajib. Tak boleh banding pun dua perkara ni. Macam mana lagi utama? Sembahyang subuh ke sembahyang duha? Mana boleh cerita sembahyang duha ke sembahyang duha, subuh ke sembahyang duha? Duha tu sunat, subuh tu wajib. Tak boleh banding. Bandingan yang tak diterima. Nak jawab pun tak boleh. Mestilah lagi utama sembahyang subuh pun tak boleh kata gitu. Sebab subuh ni wajib. Bolehlah kita nak kata yang utama adalah subuh sebab dia wajib, bolehlah. Tapi sebenarnya nak cakap itu pun tak sesuai. Dua perkara perbandingan yang tak sesuai. Mana lagi baik? Mana lagi baik? Dinding ke atap? Apa benda kau cerita ni? Tak boleh buat perbandingan. Kalau setakat nak buat juga bolehlah. Jadi hutang itu kalau bayar hutang dengan sedekah. Sebab dia kata kat sini pula, adakah dengan bersedekah itu dapat membantu meringankan hutang? Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Hutang wajib, sedekah sunat. Tak boleh meringankan hutang. Sedekah dapatlah pahala. Bukan tak dapat pahala, dapatlah pahala. Tapi tak dapat meringankan hutang pun. Hutang kena bayar walaupun tak dituntut. Seterusnya, pukul apa dah ni? Dah habis dah maknanya. Apa nama? Pengumuman tu. Apa jadi pun tak tahu. Saya pun tak tengok. Kalau contoh sedekah kapet masjid, lepas berapa tahun tukar kapet, orang yang sedekah kapet lama tu pahala terhenti. Ya, berhenti. Hafizan Azman. Ya, terhenti lah. Sebab kapet tu dah dibuang, katalah buang kan. Dia dah buang, tukar kapet lain. Jadi yang dah buang tu habis lah. Terhenti lah. Dah tak ada. Sebab tu kita tak boleh suka-suka je tukar kapet. Kapet kat masjid surau kan, tak boleh suka-suka. Tukar ke kipas, tukar kepala pipe, tak boleh suka-suka. Biar dah rosak tak boleh pakai baru tukar. Sebab kita akan memberhentikan pahala yang sedang mengalir pada tuan dia. Seorang sedang solat, Zam tanya,
datang kucing, bulu lekat dekat pakaian, batal ke solat sebab bulu kucing najis, lebih kadar lebih 3 helai, betul? Macam mana dengan wuduk? Batal juga. Wuduk tak batal. Wuduk tak batal, yang batal semayang je. Itu pun kalau ada bulu kucing dekat dia lebih daripada 3 helai. Kurang daripada 3 helai, kalau dia bela kucing, dimaaf. 2 helai selai, dimaaf. 3 helai tak maaf. Habis tu berdosa ke? Tak dosa. Tak sah je semayang dia, kenalah semayang balik. Kalau tengah semayang tengok ada, kalau baru jatuh, dia kena buang dengan segera. Bila dia buang dengan segera, jatuh je, pergi hilang je bulu kucing tu, dia tak boleh teruskan semayang sebab dia buang dengan segera bila jatuh tu. Tapi kalau dia ada melekat macam tu, batal semayang. Tak dosa, batal semayang. Macam mana? Pergi dekat tingkap, jentik semayang balik. Macam tu maksud. Bukan berdosa, tak berdosa pun. Cuma bila lebih daripada 3 helai tak dimaafkan. Yang batal hanya semayang, wuduk tak batal. Minta tolong dengan ustaz dan sahabat, doakan tua guru tadika anak saya meninggal pukul 4 petang tadi, sakit kanser rahim. Semoga rohnya disusuri, amin. Antara penyakit kanser ni, barah ni pun antara syahid juga, syahid akhirat juga. Saya tak sebut tadi kan, barah, penyakit barah kan, barah tu sama juga. Dia adalah penyakit, adalah syahid akhirat, barah. Kanser tu barah kan. Adakah dikira satu kemestian bila kita ucapkan barang kemas inilah yang saya nak beri untuk digunakan kepada si fulan bagi biaya pelajarannya? Adakah satu barang kemas ni saya nak beri untuk digunakan kepada si fulan bagi biayai pelajarannya? Jadi apa masalahnya? Tak faham. Apa soalannya? Adakah dikira satu kemestian? Tak, kita nak bagi barang kemas untuk biaya. Nak bagi barang kemas, ni barang kemas kita ada barang kemas. Harta kita lah. Barang kemas ni payah sikit, harta lah senang. Kita ada harta, dia sama je. Kalau barang kemas, tapi kalau barang tak kemas barang tak kemas, macam mana? Kamera dia suka main kamera kan. Kamera dia harga 40,000. Dia nak bagi juga, sama je dengan barang kemas tadi. Jadi barang kemas ni secara khusus kita umumkan harta yang ada nilai, yang dia nak bagi kepada seseorang untuk biayai pembelajaran. Mesti ke? Tak mesti. Tak semestinya ucapnya tu. Tengok kita nak buat apa lah. Kalau dia kata, ambil duit ni buat belajar. Belajar apa? Untuk kau belajar. Untuk dia ni nak belajar je, untuk pembelajaran dia. Tak boleh buat benda lain. Sebab kita bagi untuk dia belajar. Tiba-tiba dia bukan kegunaan belajar dia. Kalau kegunaan belajar macam beli pensel, beli pen, beli buku, beli yang berkaitan dengan pembelajaran dia je boleh pakai. Sebab orang yang bagi, dia kata aku bagi ni untuk belajar, untuk buat belajar. Jadi kalau kata kalau dia kata gitu, mestilah kena ikut apa yang dia kata tu. Sebab dia bagi kerana itu, tak boleh buat benda lain. Jadi kalau dia kata ambil lah buat belanja-belanja, nak belajar ni banyak pakai duit. Nak belajar ni banyak pakai duit, buatlah belanja tampung-tampung, buat sampai habis belajar nanti. Jadi bolehlah dia isi minyak. Sebab apa? Dia kata secara umum, buatlah untuk, kan belajar kan nak pakai banyak duit. Nah ambil duit ni, jadi boleh buat makan. Jadi tak, ambil duit ni untuk buat pembelajaran. Beli buku, dia bagi tahu untuk belajar saja. Jadi tak bolehlah buat benda lain sebab untuk belajar. Jadi kenapa mesti ke tak mesti? Lebih baik umumkan. Sebab kesian kat dia kalau khususkan, tak boleh buat benda lain. Tak boleh buat benda lain. Jadi umumkanlah. Umumkan baguslah. Macam ada bulan Ramadan, ada dia buka tabung, dia tulis kat situ, dekat Kuantan dia tulis kat situ, tabung infak Ramadan, macam tu lah, tabung infak Ramadan untuk guna bulan Ramadan. Tiba-tiba habis bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, duit ada lagi. Boleh tak nak pakai buat-buat menara, buat gitu? Tak boleh. Sebab dia orang sedekah, dia buka tabung untuk infak Ramadan. Jadi hanya boleh bulan Ramadan. Habis sekarang dah habis Ramadan, tunggu Ramadan akan datang. Habis kalau dia kata untuk urusan masjid dan surau, buatlah apa nak buat, bila-bila pun boleh, walaupun dia ambil tu bulan Ramadan. Dia ambil tu pada bulan Ramadan, banyakkan bersedekah, dia tulis.
Kerana pada bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Besar ganjaran bersedekah pada bulan Ramadan. Betul, bahawa ini adalah tabung untuk pengurusan masjid dan surau. Apa nak buat pun boleh. Tapi orang tak berapa suka pula nak bagi. Orang tak berapa minat pula nak bagi. Sebab tak ada khusus. Tapi sebut ini untuk buat dinding atau buat apa, ruang lega. Nah, orang lagi suka. Sebab dia tahu, lepas dah siap, ni duit aku. Dia tahu. Tapi bila sebut secara umum, orang tak berapa minat sangat nak masuk. Pandai-pandai lah, senang cerita. Kalau kita buat umum, orang tak berapa minat. Kalau buat khusus, tak boleh guna lain selain daripada yang dikhususkan. Jadi pandai-pandailah. Siti Mordingah, rasa terkejut dan sedih bila semalam Ustaz bagi tahu akan kurangkan kuliah online. Rasa rugi yang teramat sangat. Baru nak faham nak macam mana. Inilah, setiap orang dia ada ujian. Kak Siti Mordingah, setiap orang dia ada ujian. Semua orang kena ujian. Semua orang kena. Orang belajar, uji cara orang belajar. Dengan dah ada ilmu dia dapat banyak ilmu, dia ada ujian dia. Nak mengamalkan ilmu dia mungkin ada ujian dia. Atau nak belajar punyalah susah nak faham. Macam-macam. Masing-masing ada ujian. Orang duduk kat kampung ada ujian cara kampung. Orang duduk kat bandar ada ujian cara bandar. Setiap orang dia akan terima. Orang yang mengajar dia ada ujian dia. Orang yang banyak ilmu dia ada ujian dia. Orang yang tak ada ilmu dia ada ujian dia. Orang alim dia ada ujian dia. Orang jahil dia ada ujian dia. Setiap orang ada ujian. Ada ujian. Jadi orang yang tak peduli kepada online dia konvensional, style lama. Kan kalau di masjid ada datang mengaji gitu, dia ada ujian dia. Orang yang online macam saya duk masuk online ni, ada ujian, malah lebih berat ujian. Masing-masing ada ujian masing-masing. Jadi apabila sampai ujian tu, kita kena ambil satu penyelesaian yang terbaik. Kita betul, kita salah tu dah nombor lain dah. Dia cari yang terbaik. Dalam keadaan semua orang, bukan semua, tak kecoh. Itu yang terbaik. Jadi bila macam tu, apakah kita rasa waktu ni apa yang terbaik? Antara sekarang yang terbaik kena kurangkan. Sebab banyak-banyak, macam saya sebut lah, ada hati-hati yang terluka. Macam mana? Jadi oleh sebab tu dia akan dikurangkan sikit lah. Kurang lah. Macam contohnya malam ni ada perbincangan kuliah lah kita kata, dengan pekerja staf tabung haji. Buat secara Microsoft Teams, buat cara Zoom macam ni lah. Tak buat dah online ataupun Facebook. Sebab hanya orang tertentu. Jadi dah macam tu dah sekarang. Macam ada 2-3 hari lagi ada juga Zoom macam tu. Kemudian kadang-kadang je baru ada FB Live. Macam tu lah. Tak macam dulu lah. Macam banyak macam tu, tak boleh. Kerana kadang-kadang kita terlalu agresif, macam-macam masalah sampai. Bila terlalu agresif, dia kena relax, man kot, tak tahulah. Jadi bila macam-macam masalah sampai, ujian yang sampai, kita nak tanggung semua tu, berat juga. Berat. Kena berat. Jadi macam mana? Setakat ni macam tu lah. Kurangkan separuh ke, tinggalkan suku je ke. Kalau dulu, kalau online saya dulu ada dalam 70. Mungkin sekarang mungkin dalam 70 sebulan. Mungkin 7 je ke sebulan. Macam tu lah, lebih kurang lah. 10 ke. Tengok lah. Dan atas bantuan beberapa orang, akan pergi ke YouTube, masuk ke YouTube pula nanti tengok macam mana. Tapi tak belum lagi ni. Baru sediakan alat-alat sikit. Maksudnya walaupun tak ada, tapi YouTube ada. YouTube lama saya lah, ke situ tengok macam mana. Boleh tak ke sana? Kalau ke YouTube boleh, lepas ni YouTube macam tadi lah, kurangkan sikit. Kurangkan, bukan sikit, banyak lah. Mungkin dalam 80% kurang daripada biasa, ataupun mungkin lebih 90% kurang. Okey. Ustaz kat Pendang. Ya, kat Pendang. Bila nak balik? Pagi esok. Ifah Said, pagi esok Puncak Alam. Pagi esok ke tengah hari esok ke, tengok lah. Esok lah, senang cerita.
um, Oh, yang kes tu orang tu pergi kejar balik penjara tu, lepas tu pukul sampai mati. Oh, gitu. Patutnya tak payah lagi kejar, dah keluar-keluar lah. Macam tu kot. Okay, saya dah dekat pukul 7 dah ni, kita kena stop dah. Arimi Abdul Rahman, customer nak bawa kucing pergi dialisis. Ada ustaz customer nak bawa kucing pergi dialisis. Allah. Tu tak tahu lah nak cakap. Kesian kucing tu. Di akhir zaman Islam akan berpecah 73 golongan. Mohon pencerahan. Saya tak boleh cakap banyak-banyak dah Haikal Ros, sebab dah pukul 7 lah. Ya, dia akan berpecah. Islam akan berpecah. Umat-umat lain berpecah 31. Yahudi Nasrani kan akan berpecah 71 golongan, akan berpecah 72 golongan. Kita iaitu umat Islam akan berpecah 73 golongan. 73. Satu je yang diterima, 72 lagi tak diterima. Tu je lah nak cakap kan. Cakap apa ni? Apakah yang satu tu? Yang ikut jalanan Ahli Sunnah wal Jamaah. Satu tu apa? Satu tu boleh kata-kata yang ramai. Orang Islam, pemahaman dia tentang tauhid yang ramai. Siapa yang faham ramai macam mana? Bukan yang sikit, yang ramai. Secara umumnya gitu. Tapi yang ramai tu macam-macam jenis. 73 tu macam-macam jenis. Panjang lambat tu. Satu kuliah boleh buat tu Haikal. Syahid akhirat tu contoh meninggal kerana kanser, mesti orang Islam dan punya akidah benar. Ya, wajib dah tu. Itu syarat tu. Itu syarat apa dia panggil? Syarat mesti dah tu. Syahid contohnya kan, apakah syarat mesti syahid? Mestilah akidah benar. Mestilah Islam. Itu tak payah cerita, tak payah sembang lah. Mestilah orang. Tu syahid yang benar. Kalau kucing tak nama syahid. Kita juga Allah kena langgar syahid kucing tu. Kita kata je syahid, dia tak syahid pun. Jadi maksudnya ada apa yang mesti. Nak kira syahid, nak dapat macam-macam fadilat apa pun, dia ada yang mestinya antaranya akidah yang benar. Antara dia tu orang mukallaf. Antara tu umur dia dah balik. Antara tu perkara tu. Dan mesti kena ada. Ya. Akidah benar tu ya. Itu sepatutnya tak perlu sebut dah. Tu memang dah wajib-wajib dah. Wajib-wajib dah. Macam mati malam Jumaat, mati hari Jumaat, mati dalam masjid, mati tengah semayang. Semua tu akan ada kelebihan dia. Mati ketika berpuasa bulan Ramadan, macam-macam. Mati mengucap la ilaha illallah, mati mengucap syahadah. Kan semua banyak fadilat tu. Memang fadilat tu semua ada, tapi dia ada syarat wajib dia tu. Yang mesti tu. Apa dia? Akidah betul. Tu mesti, tu tak payah sembang dah, tu mesti dah. Syarat betul. Orang tu pula balik. Dia tu pula mesti orang. Dia tak boleh binatang. Ada ke binatang syahid? Tak ada. Jadi ada syarat. Syarat tu mesti dah. Mesti dah. Masa mengangkat jari telunjuk Amar. Masa mengangkat jari telunjuk, mata kita melihat jari telunjuk tu hingga memberi salam ke atau kembali melihat tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah, tengok kat situ sampai habis. Asyhadu an la ilaha, macam ni. Sampai habis angkat kan. Asyhadu an la ilaha, ni tengok depan tu, asyhadu an la ilaha illallah. Masa angkat tu tengok jari. Okey. Lepas tu nak buat apa? Jangan risau, ada dua pendapat. Yang pertama, tengok sampai habis. Tapi yang mutamadnya bukan. Lepas asyhadu an la ilaha illallah, tengok situ, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu tengok ke tempat sujud balik. Yang ni tak ada masalah. Terlalu kecil sebab dia khilaf. Tengok di situ sampai habis boleh, tengok tempat sujud. Sebab pendapat yang pertama tu yang kata disunatkan ketika mengangkat jari tu, dia faham ini. Sunat tengok jari ketika mengangkat tangan. Sunat melihat tengok jari ketika mengangkat jari ketika tasyahud tu, sunat tengok. Gitu je. Bila sunat tengok ada dua maksud itu. Pertama, selagi angkat jari, selagi itulah tengok. Itu yang kata kena tengok sampai habis. Yang kedua faham macam ni. Mengangkat jari maknanya ketika mengangkat asyhadu an la ilaha illallah, dah tengok dah, tengok balik. Ada yang faham pula asyhadu an la ilaha illallah, mengikut banyak macam-macam pendapat kita yang mutamadnya angkat sampai habis kan. Tapi ada juga pendapat lain yang angkat tak, asyhadu an la ilaha illallah, jatuh balik. Sebab tu dia kata lepas dah tengok, jatuh balik, tengok depan. Macam-macam. Sebab tu dia kata terlalu kecil untuk bincang.
small matter, kecil sangat. Jadi ambil dua pendapat tadi, boleh tengok sampai habis dengan maksud disunatkan melihat jari ketika mengangkat, selagi tak turun, selagi tu tengok. Yang paling cantik tengok tempat sujud balik lepas syahadu an la ilaha illallah dah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, paling tengok tempat sujud. Bukan paling lah, tengok tempat sujud balik. YouTube tu dah baik. Ya, insya-Allah Hafizah. Dah pukul 7 dah ni. Tak ada apa dah. Terima kasih sama-sama Mas Kana, tak baca nama dah, Nurbayah. Itu je yang ada. InsyaAllah bila-bila nanti kita sambung lagi. Ada beberapa perkara yang akan dibincangkan akan datang. Kalau ada akan datang lah. Tangguh dulu. Pukul 7 dah. Maka tak bertemulah kita agak lama juga lepas ni. Mungkin beberapa hari, 3-4 hari, mungkin lebih. Maka kita tangguh dulu pengajian kita. Kalau ada apa-apa soalan, akan datang jawab. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.